di blok kedua di Koresponden Bernama bersama saya Chedi. Masyarakat Malaysia perlu celik kewangan bagi membantu menangani kos sara hidup yang tinggi pada waktu ini dan tidak terjerumus ke arah muflis. Terbaru kerajaan telah mendengar keluhan rakyat apabila memansuhkan syarat Aisynar dan sekaligus melayakkan pencarum untuk mengeluarkan simpanan mereka berjumlah sehingga RM10,000 bagi yang mempunyai simpanan lebih RM100,000 dan ke bawah. Dan berita ini disambut baik oleh rata-rata pencarum KWSP, tetapi apa yang kita harapkan masyarakat mampu menguruskan kewangan mereka sebaik mungkin. Dan hari ini di Koresponden Bernama membawakan topik Aisynar, masyarakat perlu celik kewangan, dan bagi membincangkan perkara ini dengan lebih serius bersama saya di talian Skype ketika ini kita ada Datin Dr. Liz Hassan selaku pengasas dan juga coach keseimbangan hidup dan keusahawanan Adla Group Sdn Bhd. Assalamualaikum. Selamat pagi Datin. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cik Lee. Selamat pagi. Pertama kali kita di ruang udara di alam maya bertemu ya. Alam maya. Betul. Baik. Betul. Yes. Datin, seperti yang kita sedia maklum ini berita gembira juga, kerajaan telah mengambil langkah untuk memansuhkan syarat Aisynar dan tindakan ini memberi kelegaan lah kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya kepada pencarum KWSP sendiri. Pandangan Datin terhadap perkara ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio Bernama pada pagi ini. Ya, betul. Alhamdulillah, saya cakap syukur Alhamdulillah dengan kelonggaran yang telah diberikan oleh pihak kerajaan kepada kita semua, di mana kita ada peluang untuk mengeluarkan duit caruman kita daripada KWSP dalam program Aisynar ini. Tapi kita ada syarat lah, di mana kita hendak tunjuk yang ada kekurangan di dalam pendapatan sebanyak 30%, baru kita boleh membuat permohonan, dan permohonan itu mestilah yang kata yang tulen. Jadi saya rasa bagi pendapat saya lah, ia adalah sangat berkesan dan sangat bagus. Dan ada 3 kategori lah saya rasa kat sini yang mungkin secara umumnya. Pertama adalah mereka di mana mereka betul-betul kata mungkin amat memerlukan. Kategori A, mereka di mana amat memerlukan, mereka telah kehilangan pekerjaan, kekurangan pendapatan, di mana dia kata in a desperate state. Dia memang betul-betul perlukan duit ini. Jadi pada mereka yang dalam kategori ini, ambillah peluang ini dengan sebaik boleh dan gunakanlah dengan sebaik boleh. Dari itu kategori 1. Yang kategori 2 tu mereka ini yang tidak begitu affected, tetapi juga terdapat pengurangan pendapatan. Okey, mungkin ada potongan pendapatan lah berapa persen. Because ada juga majikan-majikan yang telah potong gaji dalam mungkin 20%, ada juga yang 50%. Jadi mereka telah kehilangan kata sumber pendapatan mereka. Jadi ini mengambil juga peluang ini mungkin untuk create second income for them. Okey, second income for them. Dengan adanya peluang ini, mereka juga boleh menjana pendapatan dengan cara yang lain. Dan juga kategori yang lagi satu yang mungkin tidak begitu memerlukan lah. Okey, mereka ni tidak affected, juga boleh mengambil peluang ini. Tapi guna dengan sebaiknya, kerana ini adalah peluang keemasan. Janganlah ambil duit ini dengan pergi buat benda yang mungkin tidak patut. Ini akan menjadikan satu permasalahan dan kontroversi lah dengan duit-duit yang digunakan dengan cara disalurkan kepada benda yang tidak patut. Jadi itu pendapat saya, ia bagus, dan kita kena tahu kategori mana yang kita jatuh sekarang ni. Datin, bila peluang dah diberikan, saya percaya rakyat Malaysia mengambil peluang ini untuk mengeluarkan ataupun mendapatkan peluang untuk keluarkan Aisynar ini. Jadi pandangan Datin ni, langkah bijak yang perlu dilakukan bagi mereka yang dapat peluang Aisynar ini, macam mana, apa yang perlu dilakukan? Okey, yang first and foremost lah dalam kehidupan kita, bila kita nak plan kita punya kehidupan, in anything kita buat, kita mesti ada plan tindakan lah. Kita mesti ada plan tindakan. Jadi kalau kita fall under kategori mana-mana pula, kategori A ataupun kategori B ataupun kategori C, apa yang saya cakap tadi tu, kita look into our current planning. Okay, first and foremost, selalunya kita akan tengok into our cash flow lah, aliran tunai kita, apa yang telah tertunggak, apa yang mungkin yang kita sekarang ni kata berhutang. Jadi itu mungkin yang patut kita lakukan pertama lah.
selesaikan apa hutang-hutang kita yang patut kita lakukan. Okey, kita ada buat pinjaman dengan kawan ataupun kita ada buat pinjaman daripada keluarga kita. Jadi kita hendak selesaikanlah hutang kita. Pasal kita kena ingat, mereka juga adalah berada dalam keadaan sama dengan kita. Lagi satu, hutang-hutang kredit kad ni lah. Hutang-hutang kredit kad ni adalah satu permasalahan yang agak besar. Kerana kredit kad itu mempunyai satu interest yang agak tinggi. Jadi penting untuk look into kita punya aliran tunai. Okey. Nombor dua, bila kita ada extra already, kita ada duit yang lebih, look into our long term investment. Our long term investment mungkin seperti kita punya loan rumah ataupun loan kereta. Talk to the banks, kurangkan sedikit capital investment. Jadi bila kita bayar dia punya capital tu, kita dapat kurangkan bayaran bulanan. Jadi itu dapat membantu kita juga. Okay? Jadi you must make sure that bila kita bercakap dengan bank, talk into reducing the principle of loan kita, the long term loan yang kita ada tu. Jadi bayaran bulanan akan menjadi kurang secara automatik. Dan yang penting lagi, kalau ada baki lagi, jadi saya rasa kita ambil peluang ini untuk look into investing. Long term investment, kita berhubung dengan pakar-pakar keuangan di luar sana, bank-bank ataupun financial planner, berbincang dengan mereka. Jadi apakah yang terbaik dengan apa yang duit yang kita ada daripada IC9 ni, di manakah yang dapat memberi pulangan yang lebih baik. Bukan kita kata DRSP tidak baik, tapi apakah pulangan yang lebih baik. Pasal kita kena ingat ICNA ni sebenarnya adalah pinjaman dan kita kena bayar balik. Jadi kita mesti pastikan kita dapat buat hasil untuk membuat pembayaran balik. Jadi satu lagi yang saya rasa yang bijak yang kita kena buat, janganlah melakukan kesalahan dengan memberi barang-barang yang tidak perlu pada masa ini. Because itu adalah satu mungkin kesalahan yang dilakukan pada semua kita lah. Saya juga kadang-kadang bila kita ada extra income, extra money, kita akan membeli benda-benda yang mungkin tidak perlu. Jadi kita selalu kena pastikan kita tidak melakukan perkara ini, ya. And of course, never stop learning. Okay, belajar cara-cara untuk bijak keuangan supaya kita tidak terjebak di dalam satu kemelut hutang di mana kita tidak dapat keluar daripada permasalahan ini. Kadang-kadang Datin, bila kita dah dapat duit yang banyak di usia muda macam ni, kadang-kadang kita gelap mata sekejap. Mungkin sedikit tips daripada Datin sendiri, cara untuk kita nak melahirkan masyarakat ataupun di kalangan orang muda yang celik kewangan supaya tidak berlakulah sesuatu masalah akan datang, khususnya muflis di saat usia muda sekarang. Ya, ini soalan yang begitu menarik lah, kan? Because soalan muflis di umur yang muda ni memang sangat-sangat menakutkan lah kalau kita nak fikir bila kita boleh jadi begitu muflis pada usia yang muda. Jadi saya telah baca dalam salah satu artikel daripada one of the wealth advisor. Beliau cakap lah, ini saya daripada Hijrah Wealth Management. Founder tu bercakap, sebenarnya yang menjadikan kita ni muflis di dalam usia yang muda ni adalah 5 siri loan. Okay, 5 siri loan. Beliau berkata dan kita pada usia yang muda ni lah, di millennials ni, kita suka mengambil langkah we have a lifestyle. Kita ada lifestyle because itu adalah satu lifestyle pada zaman millennials ini. And then apa yang loan yang selalu kita suka ambil, kadang kita ambil loan personal loan, kita ada education loan, car loan, home, and juga ada credit card loan. Jadi di sini kita akan membuat kita selalunya kadang-kadang tidak dapat membuat pembayaran balik. Bila kita tidak dapat membuat pembayaran balik, itulah menjadikan kita tertekan dengan keadaan yang kewangan yang sedikit dan kita tidak dapat menjalankan kehidupan dengan sempurna. Itu salah satu masalahnya dengan millennial. Saya bukan kata generation lain yang tak bagus, tapi millennial kebanyakannya akan mendapat kemelut begini. Jadi apa yang mereka patut lakukan adalah mungkin berbincang dengan agensi-agensi kerajaan. Banyak agensi kerajaan yang dapat menolong kita untuk keluar, membantu kita kena planning our financial, macam mana kita nak manage kita punya loan ini. Kerana because of the lifestyle, we are also following the current trend.
kita tak salah follow colour trend, tapi kita mesti tepuk dada tanya selera sendirilah. Kalau kita boleh, InsyaAllah we will able to follow the trend. Kalau kita tak boleh, kita jangan ikut-ikut orang lain lah. Itu saya punya pandangan kepada generasi muda untuk tidak menjadi seorang yang muflis. Kita ada sedikit masa je lagi, Datin. Mungkin sedikit pesanan daripada Datin lah untuk masyarakat kita yang dah pun menerima ICNAR ataupun mereka yang sedang menantikan kelulusan ICNAR ini. Pandangan daripada Datin sendiri sebelum kita mengakhiri secara ringkasnya. Okey, saya ringkas. Bagi saya, pada mereka yang telah mendapat peluang ICNAR ini, gunakanlah peluang ini dengan sebaiknya. Ini adalah satu peluang keemasan. Pada mereka yang ingin menjana pendapatan, mendapat second income dalam bisnes, bagi saya ini adalah peluang yang baik. Tetapi upgrade yourself. Adakan knowledge yang you all patut ada untuk menjalankan menjalankan second income ini. So ia akan mendapatkan hasil dan pulangan yang baik kepada anda, because apa yang kita ada sekarang ini adalah peluang yang baik, dan gunakan yang sebaiknya. Upgrade your knowledge, dan insyaAllah berbincang dengan mereka yang lebih arif dalam pakar-pakar kewangan ini, supaya sama-sama kita akan dapat membantu. Di dalam mesej kita, jaga kita, jadi adalah penting. Okey? Itu adalah Datin, terima kasih banyak-banyak atas kesempatan yang diberikan. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Itu dia Datin Dr. Liz Hassan, pengasas dan juga coach keseimbangan hidup dan keusahawanan Alda Group Sdn Bhd. Nampaknya koresponden bernama hampir ke penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda. Kita masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Kalau boleh ikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.